Assalamualaikum. So hari ni Ramadan yang ke-3 pukul 1 lebih pagi. Kita berada di kawasan sekitar Parit Raja, Senggarang, Johor. Kita ada buat projek bersama UTHM untuk 4 buah tafiz ataupun madrasah ataupun pusat latihan untuk pemasangan solar bagi pam sistem vertigasi, tak silap saya. So ni tempat yang kedua lah. Kita turunkan barang dulu daripada lori, solar panel, bateri, inverter apa semua. Lepas tu baru kita akan mulakan pemasangan, dan pagi esok kita akan buat kerja-kerja civil dia pula lah untuk buat dia punya foundation dan sebagainya. So ni madrasah yang kedua kita singgah hari ni. Ni kita nak buat turun. Ini enclosure untuk bateri, inverter dan sebagainya. Bateri ada kat depan, inverter pun ada kat dalam. So nanti kita akan share lagi video masa kita buat. InsyaAllah kita akan disertai pelajar UTHM. Dan juga kita galakkan jugalah penuntut di madrasah ataupun tafiz ni untuk sedikit sebanyak mempelajari mengenai solar lah, untuk ilmu tambahan. So kita baru selesai turunkan barang ke rumah yang ketiga. So sekarang ni kita akan pergi ke rumah yang keempat, madrasah yang keempat. Mari kita, mari. Perjalanan agak jauh nak hantar barang. Ada sepatah dua tu? Oh, tak ada ngantuk. Masih dia tahu. So sekarang hampir 3. So kita masalah tadi sikit. Lori sangkut dekat tengah kubur guys. Ini dekat tengah kubur guys. So sekarang ni kita usaha untuk tarik lori ni keluar balik. So sekarang ni inilah video ni. Jangan kita letak lagi. Ada lagi, poin lagi. Ini kita ya.
orang kampung datang membantu kita orang. Boleh tengok ni, malam tadi tak nampak sangat. Dia punya, saya tahu panggil apa, rack ke apa benda lah, memang terbenam lah. Dia ni macam ibarat longkang lah, masalah longkang. Ke depan boleh, tak boleh, ke belakang pun tak boleh. So jalan yang paling mudah JCB. Terima kasih kepada penduduk kampung. Kurang 2 hari lah. Seminggu betul tak? So sekarang ni pukul 8.20 daripada pukul 3 semalam pukul 3 pagi lori tayar sangkut. So kita terpaksa panggil RCB. RCB ke tanki ke apa ke yang korang faham binatang tu, itu lah nama dia. So sekarang ni kita tengok apa dia nak buat kerja. So dah nak berjaya. 8 hari tak tidur. Akhirnya setelah berapa jam berjaya juga ditarik. Kawan aku terima kasih kepada kawan bawah. Okay, alhamdulillah akhirnya misi berjaya. Boleh tengok lah lekuk dia masuk kat dalam ni lah. Ini dia sangkut, bar dia sangkut kat sini. Ni yang buat plan tu. Orang dah korek dah. Alhamdulillah. So bolehlah kembali kita fokus buat pemasangan. Ini tempat yang pertama. Sekarang dah pukul 8.30. Kami bajet patut dah siap at least satu tempat je lah. Satu tempat. Kita nak buat kerja malam tadi tapi terkendala sebabkan ni. Sekarang kita boleh fokus balik lah untuk pasang. Okay. Ni fire diffuser. Because kalau macam rasa apa, dia ni akan auto pecah. Style nampak macam tu. Masa ni guna apa? Benda ni? Fire extinguisher. Wayang. Ha? Wayang nak memberi kesedapan hati. Oh. Kalau rambut merah begitu. Dah standard. Lokasi dia adalah 1 degree kan. North kan. Dia punya lokasi dalam kita punya bumi kan. 1 degree. So make sure kita kena guna 0 hingga 4 degree north. Dia punya latitude. Kalau kita pergi dekat Kedah, contohnya dekat Kedah dia 3 degree. 3 ataupun 4 degree masih lagi boleh guna lah. Kalau dekat Vietnam lagi tinggi, let's say 10. Kena cari maps lain lah. Ni dekat Malaysia yang ni je lah 0 hingga 4 dah. Yang tukar lah. Yang ni je lah kena tukar. Yang ni boleh print, gunting, letak kat sini. Lepas tu yang kedua, kita kena make sure kita punya position ni lah. Okay. Utara, timur, barat, selatan.
Dia punya kompas lah, make sure kedudukan dia betul. Yang ketiga, make sure dia punya ni bubble supaya kita punya equipment ni balance lah. Once dah balance, Masuk ke okey. tengah kan? Tengah-tengah ni. Dekat mesin basuh pun ada kot dekat rumah. Saya rasa lah. Mesin basuh. Kalau rumah saya ada untuk balance lah. Siapa yang basuh baju ni? Okey. So maksudnya kalau macam ni, kiranya matahari naik daripada sana. Okey, matahari naik daripada sebelah mana? Timur. Bertimur. Turun Daripada barat. sana, bertimur turun barat. Matahari daripada sana. Okey. Kalau ikut teori, kita punya position dekat Johor ni 1 degree north. Khatulistiwa atas sikit 1 degree. Sepatutnya kita punya panel ni 1 degree menghadap selatan lah. Itu teori, tapi praktikalnya tak bagus 1 degree. At least 10 ke 20 ke supaya cleaning dan sebagainya. Sebab tu kita buat 20 lah, ada buat 15. Kalau dekat PV farm lah, ladang PV besar tu ada 15, ada 10. In practical, teorinya 1 lah. Kalau dekat KL teorinya 3, tapi praktikalnya 15, 20 macam tu. Okey, kalau kita nak tengok berapa banyak shading yang kita kena. Okey. Kita buka. Banyak tu shading. Mula-mula macam mana kita nak baca benda ni? Ni dia ikut bulan tau. Daripada bulan 1 sampai bulan Disember. Okey, ni matahari kita naik daripada pukul 7 pagi, contohnya 8 pagi, 9 pagi sampai 5 petang. Disember kat sini kedudukan dia, matahari dia. Sekarang ni let's say April. April kat mana? April kat sini. Kat sini. Jadi nombor kat sini 1, 2, 3 ni adalah percentage untuk shading. Bila kita letak benda ni, kita tengok Banyak dia ada shading ke dia. tak? Banyak lah shading ni. Betul. Orang lah shading. Contohnya dalam kes ni, kita ambil Pokok. orang lah kot. Pokok Okay, ada. kita punya shading kat sini, keperasan tak benda ni? Ada gambar kawan kita ni. Bayang. Membayang dia ni. Membayang dia ni dah kena pada bulan, let's say pada bulan April, pukul berapa? Let's say pukul 9.30 kena kan? So dia kena dekat nombor berapa? Kalau perasan dekat nombor 5. Maksudnya dah 5% kita punya energy loss. Okay, dia tu dah shading setahun. Kita tambah lah yang kena nombor ni. Contohnya 5 tambah 5 tambah 1 tambah 3, total berapa? Let's say 20%. So energy loss by shading ni sebanyak 20%. Setahun dekat Malaysia energy dalam 1500 kilowatt hour contohnya. So darablah 20% dia punya shading. Contoh sekarang ni ada pokok, ada kat sini ada pokok sikit kalau nampak. Ada kita punya ni apa ni? Kita punya RPH pun kena ni. So kira-kira ada shading dia tu. Nanti benda ni sebenarnya kita draw guna pensel. Contohnya bila ada shading kita draw. Kat mana ada shading, ikut bentuk shading tu. Sekarang ni shading. Bila kita dah draw, konvensional kita draw, sebenarnya kita ambil gambar je. Bila kita dah draw, kita nampak dia punya shading ni kita dah draw tadi. Kita kira lah ni yang terlindung oleh bangunan dan sebagainya, kita kira dia punya nombor-nombor ni. Berapa persen loss? Setahun lah. Macam tu lah. Simple dia macam tu. Orang pasir lah. Dia lagi tepat kita letak selari dengan PV panel yang kita install nanti lah. Ketinggiannya kita sama lah sepatutnya, lagi accurate lah. Dah? Okay? Kita pakai PV helioscope dia. Kau guna satellite ya? Satellite je. Cik Wan nak cakap apa? Tak adalah. Dia akhirnya sekarang pukul 1. Kalau nak solat Jumaat, kita hampir lah, saya 70% siap benda ni. Dari benda-benda kasar macam nak buat dia punya loading dia. Bateri nak masukkan, dan kita nak test run lah. Semua benda yang kasar-kasar pun dah naik lah. Itulah. Cuma kita ada lagi 3 site. Satu site ni makan setengah hari lah. Dan tengokkan keadaan tim-tim Sangkrok ni macam Malam. dahaga. Biasalah, orang dulu siap perang lagi masa puasa. Minum ulang. Stand alone lah, betul-betul memang stand alone. Dia pun diri seorang-seorang kat sini nanti. Kita ada panel solar, 3 komponen utama, panel solar, inverter dan bateri. So saya mulakan dengan panel solar, kita kena 420 watt monocrystalline from Qcell. Dia punya VOC dia 49 point something, boleh tengok kat situ. Dan dia punya configuration kita serieskan lah 2 solar panel ni. Okay, sebab dia punya main configuration actually determined by the inverter. So inverter ni kita tengok dia punya boleh accept
solar panel punya voltage MPPT range dia sampai 150. Dari 70 sampai 150. Bermaksud kita ambil tengah-tengah lah. Bila campur dua ni 49 jam 49 jadi hampir 100 lah. Dah lebih daripada 70, dah kira dah selamat lah. Actually kalau nak campur 3 pun boleh lagi secara series. Kalau tak, buat semua parallel lah, turun satu. So yang ni kita akan serieskan, kahwinkan dan positif negatif turun. Maknanya voltage yang turun solar panel masuk ke dalam ni adalah 90 lebih lah. Kalau cuaca sempurna, perfect, 98 lah. Tapi kat sini saya agak muskil lah. Takkan capainya lah 90 lebih tu, 90 pun lebih kurang macam tu lah. Okay, kemudian kita pergi ke inverter. Inverter ni kita guna low frequency hybrid solar inverter. So saya akan explain bab low frequency ni. Inverter ada dua, low frequency, high frequency. Beza fizikal tu, low frequency ni selalu tebal sikit, dia berat. High frequency kurus, slim, ringan. Apa beza dia dari segi praktikal, dari segi teknikal tu boleh nanti carilah dia punya ni. Dari segi practicality dia, low frequency ni dia untuk benda-benda yang ada induction motor, yang ada motor lah, contoh pump, pump lah yang selalu orang pakai, pump dengan motor yang pakai AC motor. So pump ni walaupun dia 1 horsepower 745 watt, tapi bila dia start mula-mula tu dia darab 3. So dia 2.2 lah lebih kurang. Surge dia memang kau-kau je. Walaupun pakai inverter. Walaupun motor tu pakai inverter. Lagi-lagi kalau dia pakai inverter. Sebab kalau pakai inverter kita kena berkira pakai TMB apa dah hal kan. Lepas tu surge tu dia lama sikit. Ikut pump lah. Pump quality pendek, pump yang tak quality beberapa saat lah. Tapi kita range dia 1 saat. So contoh untuk low frequency ni dia ada transformer. Sebab tu dia gemuk dan berat. Sebab transformer. So transformer tu boleh handle lah surge tu sampai darab 3. So macam ni 3000 watt, dia boleh pergi sampai 9000 watt. Surge tu dia boleh tahan untuk 1 saat. High frequency dia 0.0 something lah. Tu yang selalu high frequency dia tak, kadang-kadang dia boleh jalan. Dia paling baru-baru ni pun kita orang find out masalah dia bukan masa on saja. Bila dia off. Bila dia off pump tu, nanti dia kick back balik ke inverter. Kita ada satu case pakai 2400 watt high frequency, pakai pump 1 horsepower, 6 bulan cemerlang, lepas tu barai. So sebab tu kita pakai low frequency. Itu kelebihan lah. Tapi satu kekurangan low frequency ni, standby dia consumption dia tinggi. Berapa angka? Serupa ni 3 watt ke 4 watt ke sampai 5 watt lah. Saya rasa tak macam 5 watt. 5 watt lah. Sorry, 5 watt. Yang low high frequency 2 watt ke bawah. Sebab dia banyak pergerakan electrical yang kadang sebab melibatkan transformer semua sebagainya. Tu kekurangan dia. Maknanya kalau pakai low frequency kena kira siap-siap standby dia. Okay. High frequency dia kurus dengan ringan, tapi masalah dia tu lah dia tak boleh handle surge, dan dia punya standby dia rendah. Kemudian kita pakai bateri LDC deep cycle 105 Ah. So deep cycle ni memang sesuai lah. Dia 1500 cycle untuk 70% punya depth of discharge. So ni memang setting untuk pump lah. Kita boleh off and on. Okay, ada soalan? Dia nak tanya flow pergi ke MCB ke apa benda. Boleh juga. Boleh juga. Tak tahu flow ni. So bateri memang pakai satu je, pakai dua? Sorry, bateri 2 biji. Sebab benda ni input dia 24 volt. So kita akan serieskan juga. Series. Serieskan juga bateri. So dia punya flow Okay, so output basically hybrid inverter ada 4 lah. Ni bateri. Bawah ni ada AC input, AC output dengan PV. So ni semua bahagian AC. Kita pakai AC SPD, RCCB. Yang ni semua DC. Ni breaker bateri, breaker solar, SPD DC, surge protection device. Kalau ikut standard solar panel dia patut ada 3, breaker, SPD dengan lagi satu fuse. Tapi benda yang comel-comel sekeping 2 keping panel ni, sebab dia dah macam overprotection lah. Dah banyak sangat potong kat sini, dia high resistance lah. So kita limitkan 2 ni je.
Ini breaker bateri 125 ampere sebab 3000 watt bahagi 24 volt. Ni RCCB lah, nak pakai master breaker boleh. Ini pun kita orang nak jimatkan ruang, tak pakai MCB, terus direct je sebab nak ada dua plug je. Ni AC punya SPD. So SPD ni kita tahu lah, kalau hijau boleh pakai, merah buang. Merah dia dah kena lah. Bateri guna lead acid lah. Dia cycle lead acid battery. MCB SC kita dah pakai? Tak. Kita tak pakai. So kita pakai RCCB terus je. MCB terus. Sebab dia ada dua plug je pun kan. Output inverter ni, ni selalu kalau sesetengah inverter, korang kalau ukur live dengan neutral, tengok live ada lampu menyala, neutral pun lampu menyala. Sebab korang kena faham, inverter ni dia floating. Dia bukan macam TMB, dia datang dah sampai mana substation baru dia neutralkan kan. Yang ni dia tak, dia macam floating lah. Kita panggil neutral dia tipu lah. So macam mana kita nak kosongkan neutral dia sambung dengan earth. Ada inverter yang dah sambung siap-siap, ada inverter yang kena sambung, kita sendiri sambungkan kat sini. So baru bila tekan kat sini nanti live ada lampu, neutral tak ada lampu. Sebab dia floating. Itu memang standard. Kalau grounding macam ni? Kalau grounding? Perlu. Especially kalau inverter ni, sebab saya cakap dia floating kan, dia tiba-tiba keluar daripada dia AC kan, dia tak ada datang daripada mana. So kena ground lah. So ground ni buat asing kat ni pakai ni. Tu nanti kita orang balun lah ni kat belakang. Bila ada kedurat So dia sikit. sama tak ada sistem macam rumah? Dia punya grounding dia. Sama je. Sama je. Ground ni sama je. Kalau nak proper dia kena ukur lah pakai earth tester bagai apa semua. Tapi kita punya rule of thumb 2 batang, 3 batang lah. Cukup untuk dia hilangkan yang neutral tu supaya kosong. Satu je pasal lightning, kalau dipakai lah protection macam mana pun, kalau kena direct dah memang takdir dia lah. Dia cakap lah protection macam mana. Dia sensitivity ikut yang 0.1 M tu lah kan? 0.1. Ini pun ikut RCCB lah. RCCB ni mudah. Kita orang suka dia protection dia lebih. Lain daripada ELCB ke? Lain daripada RCCB. RCCB kan dia kalau tengok tak balance je live dengan neutral je dia trip lah. dia tendang So memang mudah lah. Kalau ELCB dia depend on lightning je lah. ELCB tak saya dia ukur kalau ada kat earth baru dia tendang. Tapi mana ada lagi ada jual ke ELCB? Kita rasa tak ada kot. So RCCB ni memang actually very practical lah. In fact dia boleh jadi protection untuk inverter. Kita ada satu customer dah buat sistem ni, dia ada radio, dia dah tahu dah radio tu rosak, dia pergi cucuk kat inverter punya MOSFET meletup. So sekarang kita orang setiap kali ada inverter standard punya installation kita bagi je. Ni kita orang kira free je sebab ni memudahkan kira melindungi inverter. Inverter ni dia susah sikit. Ada macam yang advance sikit, dia ada protection lah. Ada polarized punya protection apa dan sebagainya. Tapi yang kalau yang simple yang off grid, yang bukan hybridnya dia tak ada. Kalau masuk positif negatif terbalik pun habis. Neutral live output bergabung habis. So ni kira orang kata standard, dah jadi standard lah. Benda ni murah je, berapa RM20, RM30 je. Kalau overcurrent protection tu? Overcurrent biasa guna MCB kan? Dia guna MCB lah. Guna MCB Ni tak guna MCB. So nak protect daripada overcurrent tu guna Sepatutnya ada, tapi kita gunakan sebab pump tu 1 horsepower. So kita anggap dia 750 watt, yang ni 3000 watt lah. Dia tak capai lah. So kalau nak pakai MCB pun, tapi kita orang tengok lah MCB pun tak keberkesanan dia tu kadang pun lambat kat dia tendang dia. Yang ni paling terbaik lah. SPD. Bukan. RCCB. Tapi RCCB kan untuk kita punya human protection kan. Yalah. Maksudnya dia akan check live dengan neutral. Dia tengok balance ke tak. Kalau tak balance je dia Tapi kalau macam overcurrent dia tak akan detect kan biasanya kalau macam
dia punya. Tapi dia still saya rasa kalau 40M pun kalau lebih pun dia still dia tendang juga. Dia juga. Sebab tu dia bagi maksimum 40M. Saya rasa saya tak pernah try. Yang saya pernah try dia punya earth dengan dia punya earth pula. Dia punya langan dia akan compare kan, kalau tak sama baru dia Yes, treat. dia sangat-sangat membantu. In terms of overcurrent, saya takut macam dia panas nanti dia takkan treat. Nanti Okay. dia blow dekat RCCB tu je lah. RCCB tu yang rosak. RCCB mungkin tendang. Kan? So RCCB Macam MCB ni untuk protect kabel. Kabel ni ada limit berapa current yang boleh masuk. Untuk so MCB dia lah. terus treat bila dia detect overcurrent. Tapi tak tahu macam Kalau ada lagi bagus sebenarnya tu. Boleh, nak letak je. Kena ada. Tapi kita letak asing lah. Tak asing tak apa tambah yang satu. Dan pakai yang dua punya. dua berapa M? Oh, dia tahu. Selalunya, lupa nak cakap. Selalunya inverter ni bawah dia ada Dah ada MCB juga. Oh, dia M. Tapi yang ni tak ada. Oh, tak ada. Selalu dia ada AC output dengan AC input. Dia ada MCB dia siap-siap bawah ni. Baru saya teringat. Sebab tu kami tak bawa ni. Tapi tak apalah, yang ni kami masukkan MCB lah. MCB output. Overcurrent protection. Dulu- DC MCB dah ada. DC MCB dah ada. DC MCB Dah ada. Dah ada. Dah ada. Untuk AC. AC dah. AC part. Dulu punya inverter lagi best. Semua ni Dalam. dah ada kat sini. Embed lah kat dalam. Mudah kerja kita orang. Tapi mahal Ni pun SPD dah ada kat dalam kan? Tak ada. Oh, tak ada. Ada nak tak SPD. Harap mana letak. Tapi Breaker. kalau grid connector memang ada. Grid connector ada lah. Yang ni breaker, orang kata breaker bodoh pun tak letak. Apatah lagi SPD. Yang grid connector ada. Grid connector dia ada standard dia sikit. Sebab dia banyak main dengan grid. So grid ni tak ada lah. So kalau tak, selalunya bawah ni dia dah ada siap-siap dah. Penuh dah bawah ni. Protection. Protection dia. Overcurrent semua dah ada. Perkara semua dah ada. Dah, sikit. Kalau okay, kan. So ni kita tanam 2 batang rod ni. Tanah ni pun kita first time tak tahulah tanah jenis apa. Dia warna hitam kelabu. Nampak macam tanah liat, mula-mula macam keras, lepas tu macam lembut sikit. So memandangkan biasalah buat kerja solar ni kita orang tak ada power supply. Kena guna manual lah, ketuk je lah. Alhamdulillah dapat masa 2 batang. Okay lah, memang target pun 2 batang. Okay, so kita nak cuba nak test sekarang. Kita dah onkan bateri, inverter menyala, nak tengok solar pula. Okay. Okay, solar charging 86 volt. Masuk. Okay, output. Tengok. Ni, ukur voltage ni. Live dan neutral ni. Okay, bawah. Dah sampai. 242.5. Okey, 242.5. Okey, tambah plug. On. Okey, cantik, correct. Bumi pun cantik. 244, 243, cantik. Next. Okey, cantik. Dah tutup semua. Pasang kunci, ciao. Okey, kita di site yang kedua di Senggarang. Sepatutnya kita ikut perancangan site ni kita nak buat tu siang tadi lah, siang ke tengah hari ke petang. Ni malam baru kami dapat buat sebab ada sedikit isu teknikal, lori kita sangkut kat longkang semua. Sekarang pukul 11 dah. Kita tengah siapkan. Kita cat siap-siap struktur ni, naikkan grill. Tapi yang bagusnya sini kita buat wiring semua siap-siap lah dekat bawah tu. Jadi kita naikkan atas box, boleh naik terus kat sini. Sekarang kita tengok lah, dia punya tapak ni kat depan ni je. Ni nampak RPD nya, rumah perlindungan hijau dia dekat depan ni je. Kita tengok dulu keadaan macam mana. Kalau tu kita terus pasang ke sana lah. Yang inverter, DB, soket, semua dah hampir siap. Mudah kerja buat kat atas lantai. Daripada yang sebelum ni kita buat bila dia dah berdiri tu.
So kita orang putih kata improvise lah. Orang Melayu kata gambatir. Kita teruskan perbaiki. Okay, jadi kita akan update lagi. Silap-silap kalau ikut mood ke macam mana. Kita naik terus solar panel malam-malam ni. Sebab nak kejar ada lagi 2 site di Parit. Parit-parit kan lah, lagi 2 parit. Okay, baik. Sekarang tengah kita buat program kita ketuk Ramadan. Set. Kita tak bawa power tools, memang tak ada pun power tool. Mula tadi tengok tanah ni macam keras, dipermudahkan. Alhamdulillah. So ni kita masuk 2 rod. Tengok tak. Tangan kiri tak stable. Ni kita korek lubang, tak dalam mana. Kita nak buat foundation untuk tu lah. Letak simen sikit. Okay, bolehlah sambung. Jangan malu-malu. Tunggu. Tengok lah, straight sikit. Nanti dia patah dekat soket tu, nanti pecah soket. Tiga setengah, alhamdulillah. Site kedua dah siap. Site ini sedikit berbeza dengan site lain sebab dia gunakan bateri 150 Ah. Yang site lain semua pakai 105 Ah, yang ni 150 Ah. Sebab rumah perlindungan hujan ni dia punya besar sikit. Nampak tu panjang sampai ke belakang. Nampak. Dia nak pump lama sikit lah ni. Secara asasnya tenaga yang ni akan digunakan untuk pump lah, pump fertigasi untuk tanaman cili. So tanaman ni projek oleh UTHM, projek sosial lah, bersama dengan beberapa madrasah dan juga pusat tahfiz di kawasan Parit Raja ni lah, di sekitar Parit Raja. Parit Raja ada, Rengit, Senggarang. So kita dah selesai ke site yang kedua ni, dan nanti kita nak ke site yang ketiga dan keempat. InsyaAllah doakan supaya semua berjalan lancar. Sekarang kita tengah cat rangka untuk kotak DG inverter dengan bateri. So kita pakai cat alloy. Sebab kita pakai cat alloy untuk hilangkan karat, 4 karat daripada besi kalau kena hujan ke apa. So ni cat alloy dia, boleh tengok. So ini yang ketiga yang kita dah pasang. So sekarang dah lebih kurang pukul 6 Dah pukul 6. So ada satu lagi yang terakhir, kemudian kita akan habis. So yang ni tak ada masalah, cuma cuaca tidak menyenangkan. Alhamdulillah semua dah berjalan dengan lancar. So itu sajalah. So alhamdulillah akhirnya siap jam 2.30 pagi. Tapak yang terakhir, tapak yang keempat. Sebab ni kita panggil stesen untuk pump lah, pump air untuk fertigasi ni. Nanti akan disambungkan pump 1 horsepower kepada load di sini lah. So panel ni kita pakai 420 watt 2 keping, inverter 3 kW low frequency hybrid, dan bateri 105 Ah 2 biji. Cuma ada satu tempat tu dia gunakan 150 Ah. Dan macam tempat sini, rumah perlindungan hijau tu RPD ada satu, maknanya bateri guna kecil je. Ada yang pasang satu tempat tu ada 4 ke 5 lah. Besar lah kat Senggarang. Tu plug tester. Kita test lah. So kita nak test sekarang, dia dah on.
ada output 240 volt. Solar cuma tak nampak je lah tengah malam. Voltage Ni ambil stiker ni. Stiker. So kita ada ni breaker, master breaker untuk bateri, SPD AC, DC, solarnya breaker, RCCB, AC SPD dengan MCB AC. Ni benda-benda dia yang asas tapi yang penting lah kita nak pakai. So dia punya load ni dua plug ni lah. Satu nanti dia cocok dengan ni. Kita dah sediakan wire nak pergi ke pump. Satu extra kalau dia nak pakai. Ni kita punya tambahan je lah. Firewall punya extinguisher tu saja penambah perisa lah. Okay, kita adalah boleh memberi kepastian 100% yang ada fungsi. Okay, 143 volt, dua lampu ni. Maknanya correct lah. Bersama tak? Boleh dipakaikan. So bateri kita guna deep cycle, lead acid. Namalah ni yang bateri yang kalau 150H tu siap ada logo Sungrow Solar lah. Yang ni kita pakai 105H. Kalau 150 dengan 250 memang ada logo sebab kita selalu pakai bateri tu. Kita tempah untuk khas lah untuk kegunaan solar. Ok, itu saja. Kita harap ini dapat berfungsi dengan jayanya bagi kepada pengguna. Sebab tempat ni dikira solar ni, sistem yang akan digunakan kira macam kegunaan ni lah, misi sosial lah. Sebab ni di tempat-tempat tahfiz dan madrasah ni, ini rancangannya lah. Rancangannya dia akan tanam vertigasi lah. Ni rumah dia LPD ni, supaya hasil tanaman tu boleh diguna pakai ataupun dimanfaatkan oleh madrasah-madrasah ni lah. Dia akan jaga dan tuai hasil tu lah. Contoh cili tu kan, untuk guna sendiri ke, untuk dijual ke, kita tak tahu lah itu perancangan dia. Dan Sungrow Solar berbesar hati dan terima kasihlah kepada pihak UTHM kerana memilih kami untuk menyediakan sistem ataupun solusi sistem tenaga solar. Okay, alright, sekarang pun dah 2 lebih. Kami lagi cari sahur, betul balik ke KL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.